Kita ke next slot slot yang ketiga. Okay, tentang info business. Okay, kita dengan tajuknya Chuang Ho pilihan perniagaan terbaik masa kini. Okay. Dijemput Senior Vice Manager Noraini binti Rusdi. Dipersilakan. Betul? Oh, Mami tak nampak. Cik. Ya. Cuba tolong Kak Ayah tu, dia suara tak dengar. Long nak tolong tak tahu macam mana nak buat. Mana? Ke ada yang mute Kak Ayah sebab Kak Ayah tak dengar suara. Kak Ayah tak dengar suara. Tak dengar suara tu mungkin dia tak buka speaker. Dah speaker dia punya dah kuat. Tapi tak dapat juga. Kalau dia tak boleh bercakap, kita boleh tolong bukakan. Tapi kalau dia tak dengar, kita tak boleh tolong. Something dia Macam kena issue dekat equipment dia. Dekat phone dia ke, dekat whatever. Alun tak tahu macam mana nak tolong. Dia kena apa ni? Kena join audio tu. Join audio. Join Dekat mana audio. nak klik Kak? Dekat mana nak klik Kak? Masa awal-awal masuk. Tempat kita masa nak awal mute, masuk. unmute tu ada, dia tulis join audio. Untuk Okay, yang belum join. Okay. Jadi ada bentuk speaker lah. Tekan Dia dekat join audio, lepas tu dia akan tanya nak guna wifi ke, dial in ke, apa lagi satu. Macam tu. Tekanlah yang wifi. Boleh tak Kak Ayah? Cuba tekan. Boleh tak? Dia kata dah buat tapi still masih tak dapat. Oh, kalau tak dapat tu Kak Long tu biasanya memang Suruh dia keluar masuk balik. Dah 3-4 kali keluar dah. Sama juga. Pun ikut atau apalah. Memang kita tak boleh tolong. Kalau dia nak bercakap, kita tak boleh, kita boleh buka. Okay. Boleh mula lah. Mula. Nampak tak slide? Nampak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Khabar baik. Nervous hari ni. Hari ni jadi main speaker ni, tapi susah ni. Tak tahulah. Harap-harap tu tercapailah. Tercapailah apa yang nak disampaikan. Okey. Memang pilih untuk nak share kenapa Chuang Ho pilihan terbaik perniagaan masa kini. Kenapa? Okey. Oh, sebelum tu lupa pula nak kenalkan diri. Okey, saya kenalkanlah, mungkin ada orang baru yang tak pernah tengok. Okey, saya Noraini binti Rusdi, berasal dari Kedah. Okey. Berhijrah sementara ke Putrajaya. Okey, menjalankan perniagaan Chuang Ho ni secara part time lagi, masih belum full time. Okey, doakan supaya dipermudahkan untuk full time. Okey. Tajuk hari ini Chuang Ho pilihan perniagaan terbaik masa kini. Sekejap saya nak tengok. Okey. Siapa yang Kak Ayah boleh masuk tu, bunyi suara Kak Ayah yang tak mute tu. Okey, dah mute dah. Okey. Kak Ayah dah okey ke? Saya dah mute dah. Okey. Kak Ayah boleh cicak kat tepi ni Kak Ayah. Okey. Apa dia misi kita bersama Chuang Ho sebenarnya? Okey, bersama Chuang Ho ni sebenarnya kita ada satu orang kata apa? Matlamat ataupun misi, iaitu kita nak membantu meningkatkan keyakinan orang di luar sana bahawa di sini ada satu peluang perniagaan yang sangat luas sebenarnya. Dan Chuang Ho bukan sahaja menjual produk kesihatan, tapi sebenarnya Chuang Ho adalah sebuah perniagaan yang memberi harapan kepada kita. Harapan untuk kita nikmati 3 perkara ini serentak. Apa yang 3 serentak tu?
Yang pertama, kesihatan secara optimal. Yang keduanya, kebebasan masa. Dan yang ketiganya, memiliki wang tanpa had. Dan yang paling bestnya, ia boleh diwarisi. So, ia bertepatan dengan okey. Sekejap ya, minta maaf. Okey. Dan ia bertepatan dengan definisi kejayaan yang biasanya kalau kita tengok dalam Chuang Ho punya OPP ya. Okey. Definisi kejayaan yang sebenar Chuang Ho tu adalah di awal lagi Chuang Ho dah beritahu kita harus memiliki masa, wang dan kesihatan yang secara serentak. Okey. Okey. Dalam kita nak menjayakan misi kita tadi tu, okey, Chuang Ho menggariskan 5 prinsip syarikat. Okey. 5 prinsip utama yang dianjurkan oleh Chuang Ho adalah satu asas penting dalam kehidupan kita. Okey. Kita percaya kepada penyebaran dan pemberian. Okey, maksudnya 5 prinsip utama Chuang Ho tu, yang pertamanya memperolehi kesihatan. Maknanya Chuang Ho awal-awal prinsip dia yang mula-mula sekali dia sangat menegaskan tentang pentingnya kesihatan tu. Okey, yang keduanya memulihkan keyakinan. Maksudnya kepercayaan kita. Okey. Prinsip yang keduanya dia nak memastikan dia nak memulihkan, nak bantu kita untuk memulihkan keyakinan kita. Keyakinan ni banyaklah. Okey, keyakinan pada diri sendiri, keyakinan kepada Maha Esa, okey. Lepas tu yang keduanya menemui harapan, hope. Di sini juga ada satu harapan yang mana yang kita boleh pegang harapan tu. Yang mana harapan yang diberikan oleh Chuang Ho pada kita tu tak ada di tempat lain. Okey, kita tak boleh dapat wang, masa dan kesihatan tu serentak. Okey, tapi di sini kita ada harapan tu. Dan yang keempatnya, dia bagi kita harapan juga untuk kita mencapai kejayaan. Maksudnya kita boleh sukses di sini. Bagi orang yang kejayaan ni sebenarnya ada banyak maksud dia, ada banyak cabang dia. Okey, tapi kejayaan yang sebenarnya tu kita boleh dapat di sini. Okey, dan juga yang paling best sekali apa tahu? Yang paling best sekali dia memberikan kegembiraan kepada kita, dan kita juga boleh bagi kegembiraan yang kita dapat ni kepada orang yang lain. Itu yang paling best sekali dalam perniagaan Chuang Ho ni. Dan 5 prinsip utama dia ni memang kita kata sangat hebat lah. Okey, di awal lagi dia sudah mempunyai satu prinsip yang memang sangat-sangat hebat. Okey. 4 tunjang kekuatan Chuang Ho. Dan kekuatan dan tunjang ini adalah sangat seimbang dan sangat sempurna. Okey. Apa dia? Yang pertama adalah syarikat. Di mana Chuang Ho ni adalah sebuah syarikat yang kukuh, stabil dan bertahan lama. Okey, dan yang kedua produk. Dari segi produk, kita ada produk keperluan harian yang sihat, selamat dan sebenarnya membantu kita untuk jimat juga, berserta setiap produk dia tu ada PV yang tinggi jika nak dibandingkan dengan yang lain-lain di luar sana lah. Okey, yang kedua, yang ketiganya adalah pelan pemasaran. Pelan pemasaran Chuang Ho ni sangat adil, stabil, terbukti dan boleh dicapai sebenarnya. Lepas tu yang keempatnya adalah sistem pendidikan atau sistem latihan yang disediakan oleh Chuang Ho. Okey. So saya akan cerita satu persatu lah ya. Okey, kenapa kita memilih perniagaan Chuang Ho ni? Sebenarnya yang pertamanya adalah for sure adalah sebab syarikat. Chuang Ho adalah sebuah syarikat yang sangat kukuh, okey, yang telah lama bertapak pun sebenarnya. Okey. Kalau di Malaysia ni Chuang Ho bertapak dengan megahnya di Sri Damansara, okey, di Sri Damansara KL, and then dan dia adalah ibu pejabat Chuang Ho di Malaysia, dan dia dah beroperasi di sini selama 35 tahun. Okey.
Selain di Damansara, Syuangho juga mempunyai 4 pusat pembekalan produk, iaitu di KL, di Pulau Pinang, di Johor Bahru, di Kota Kinabalu dan di Miri, dan akan dibuka di Kuching ya hujung tahun ni insya-Allah. Okey. Dan di luar negara pula, Syuangho ada di Thailand, di Singapura, di Indonesia, di Myanmar dan di Hong Kong. Okey, kalau kita tengok kan, kita kata alamak dah 35 tahun kan, baru 5 buah negara. So apa yang hebatnya kan? Tapi sebenarnya Syuangho dia bergerak secara sangat kita panggil sangat teliti. Sebab Syuangho dia kontrol semua dari penanaman sehinggalah ke produk siap. Jadi dia untuk dia masuk ke sebuah negara tu, dia akan pastikan pengeluaran dia tu mencukupi supaya tidak berlaku orang kata apa, produk yang tak cukup kan. Okey. Okey, ini kalau kita tengok hebatnya Syuangho adalah sebab salah satunya adalah kilang dia. Okey, kilang Yongkian. Ini adalah sebuah kilang yang sangat besar ya kalau di Taiwan. Okey, di mana ini adalah kilang penghasilan lingzi yang terbesar, tercanggih dan yang profesional di dunia. Okey, iaitu Yongkian Industry Corporation, dan didirikan pada Oktober 1993. Keluasannya adalah 19,835 meter persegi. Okey, keluasan ini sebenarnya sebesar 50 buah gelanggang bola keranjang. Sangat besar. Okey, dan sangat orang kata apa? Sangat hebatlah, okey. Dan kalau kita tengok di dalam ini semua adalah peralatan dalam kilang Syuangho. Kalau kita tengok peralatan ini, Syuangho telah membelanjakan berbilion ringgit ya untuk memastikan kita ni mendapat satu produk yang sangat hebat, iaitu lingzi. Okey. Selain daripada itu, okey. Ini adalah ladang bioteknologi lingzi di Taiwan. Dan dia sebenarnya bukanlah sekadar ladang ya. Dia sebenarnya kita boleh panggil perkampungan lingzi. Kalau kita pergi kat sana memang sangat luas, okey, taman bioteknologi lingzi ini. Ditubuhkan pada tahun 1994. Okey, keluasannya adalah 48,000 meter persegi. Lagi luas daripada kilang. Dan saya baca di website Double Crane, kita ada lebih kurang 12 buah rumah hijau yang greenhouse yang memang untuk keluasan ni kita ada 12 buah rumah hijau. Cuba bayangkan satu-satu tu besar mana. Kalau kita tengok gambar kat sini pun, ini adalah satu rumah hijau. Kalau tengok gambar yang atas tu kan, seluas mata memandang, kita kata sangat luas untuk satu-satu rumah hijau tu. Dan untuk kita nak, orang kata apa, untuk kita nak yakin kepada benda ni, kita kena sentiasa mencari, kita kena sentiasa cari maklumat-maklumat tentang Syuangho ni. Antaranya kita boleh tengok di YouTube kan, cerita-cerita pasal kilang Yongkian. Sebab kalau yang tak pernah pergi, dia boleh tengok di YouTube yang ada yang disediakan oleh kumpulan Double Crane. Okey. Untuk menambahkan keyakinan kita masa kita nak berkongsi dengan orang, hebatnya Syuangho ni. Okey, ada rumah hijau yang sangat sangat luas, yang fully dikontrol secara automatik, secara computerized. Okey, semuanya dikontrol, bukan dikontrol oleh, maksudnya manual. Okey, semua computerized. Okey, dari segi suhunya, dari segi kelembapan dia bila nak siram kan. Semuanya computerized. So Syuangho dah menetapkan satu kualiti yang sangat tinggi. Jadi untuk nak pastikan lingzi yang kita dapat itu, yang kita makan itu, yang kita guna itu sangat berkualiti. Jadi semuanya dia guna
teknologi komputer untuk nak kawal. Okey. Okey, yang kedua, for sure pilihan kita untuk bersama Xuanghok adalah produk. Okey, kita tahu adalah Xuanghok adalah sebuah syarikat yang genuinely mengeluarkan Lingzi. Okey, daripada dia bermula 1987. So, daripada situ genuinely Xuanghok memang kita kata jual Lingzi je lah. Okey. Kalau kita tengok dari sini, satu syarikat yang sangat hebat, 35 tahun dia jual Lingzi je. Dia tak adalah tiba-tiba nak keluarkan produk apa? Kita panggil macam keluar pakaian ke, ada setengah syarikat tu, kita tengok di awalnya dia keluarkan produk kesihatan ni. Tapi bila lama-kelamaan dia dah mula bertukar. Tapi Xuanghok teguh berdiri, orang kata apa? Memastikan kita ni sentiasa mendapat Lingzi yang terbaik. Okey. Produk Xuanghok ni sangat unik ya, dan kita juga adalah pakar dalam R&D Lingzi. Okey. Dan dia juga merupakan produk harian yang mana kita hari-hari kita guna. Okey, dan beliannya adalah belian yang ulangan. Okey. Kalau kita contohlah kalau di luar sana ada macam-macam syarikat, ada yang jual penapis air kan. Kalau kita beli penapis air, kita tak beli hari-hari, kita tak beli setiap bulan. Okey. Tapi bersama Xuanghok ini adalah produk makanan harian yang mana hari-hari kita guna, hari-hari kita makan. Okey. So habis kita beli lagi, Okey, dan kita PV-nya juga adalah sangat tinggi ya. Kalau kita tengok Greenzy RM14, PV-nya 11. Sangat tinggi. Kalau dulu saya pernah join satu multi level juga sebelum ni, tahun 2000. Juga buat jual Lingzi, tapi sangat berbeza. Dari situ memang dia sangat berbeza. Rasa Lingzi dia pun kurang pahit. Okey, rasa kopi pun kurang pahit. Jadi saya kembali kepada Xuanghok pula juga akhirnya. Okey. So dari segi kualiti, dan produk Xuanghok ni sangat berkualiti tinggi, selamat, berkesan, jimat ya. Jimat sebab apa tau? Jimat sebab one for all for one, kita kata. Contoh kalau kata kita makan Lingzi tu, Lingzi ni boleh untuk darah tinggi, untuk kencing manis, untuk jantung, okey, untuk lelaki, untuk perempuan, untuk orang dewasa, untuk kanak-kanak, untuk baby. Jadi hanya dengan satu Lingzi semua orang boleh guna. Kalau berbanding kalau kita pergi di farmasi, okey, untuk darah tinggi lain, untuk kolesterol lain, untuk baby lain, untuk orang dewasa lain, untuk untuk lelaki lain kan. So banyak kos di situ kita kena keluarkan. Tapi berbanding dengan Xuanghok ni, one for all for one. Okey, kita makan satu je untuk semua masalah yang kita hadapi. Sama juga kalau produk-produk lain pun, contoh ubat gigi. Ubat gigi bukan saja sekadar ubat gigi. Okey? Ubat gigi ni kita boleh guna untuk ubat gatal, kita boleh guna untuk kalau terkena minyak panas, boleh guna untuk batuk, boleh guna untuk jerawat. Maknanya kita beli Greenzy yang harganya hanya RM14, kita dah jimat dah, tak payah beli ubat batuk, tak payah beli ubat jerawat, tak payah beli pencuci muka. Okey? Tak payah beli ubat gatal. So kita dah jimat kat situ. Okey? Dan dan dia juga pelbagai fungsi, mesra alam dan mampu milik. Okey, kita nak kata mahal sangat tak? Kita nak kata, dan dia mampu milik lah. Kalaupun ada yang mahal, kita harus bersyukur sebab Xuanghok datang kepada kita dalam keadaan bentuk multi level. So siapa yang nak, dia usahalah. Kalau betul-betul dia nak makan, kalau betul-betul dia nak kembalikan kesihatan dia nak dapat yang 3 tadi tu, dia kena usahalah. Okey? Okey, sorry. Mana tadi? Sorry.
Dia dah lari dah. Sekejap ya. Dia dah. Kenapa tak jadi macam ni? Dah habis. Sekejap ya. Okey. Yang ketiga, kenapa kita bersama Chuang Ho? Kita harus bersama Chuang Ho adalah plan pemasaran Chuang Ho. Okey, plan pemasaran Chuang Ho ni adalah satu plan yang sangat ringkas, mudah dan dia berbentuk matahari. Kalau nampak dekat 9 jenis bonus ni kan, dia berbentuk matahari. Dia bukannya binary ataupun kita yang apa? Yang ada yang pasang dua kaki tu kan. Dia adalah berbentuk matahari. So tak perlu maintain, kita tak perlu maintain bulanan pun. Kita beli, kalaulah kata kita punya satu rangkaian yang besar, kalau kita tak maintain pun tak apa. Okey, kita mesti dapat bonus tu. Okey, dia ada insentif yang menarik, iaitu insentif percutian, ada bonus kereta lagi, bonus diamond dan lain-lain. So, dan ia juga boleh diwariskan. So, kalau kita tengok sini macam mana Chuang Ho ni betul-betul nak membantu kita untuk mengubah kehidupan kita, orang kata apa, untuk kita capai matlamat yang mana dia gariskan tu, yang 5 tadi tu. Pada mula tahun 1995, pertama kali saya pergi dengar presentation pasal Chuang Ho ni di Melaka masa tu. Saya ingat lagi, slide yang pertama ni lah, yang 9 jenis bonus ni lah yang diceritakan. Sampai ke hari ini, slide yang sama juga saya tengok. Okey, pada masa ni kita tengok, pada masa tu di sistem yang kita gunakan adalah 3,200 mata. Jadi bila Chuang Ho tengok 3,200 mata ni adalah satu yang agak sukar juga untuk dicapai. Okey, Chuang Ho keluar dengan satu lagi, iaitu plan kopi 111, lebih ringan. Okey, lebih ringan plan kopi 111. And then walaupun masih ringan, masih mudah, tapi masih ramai yang tidak mencapai apa yang dia targetkan. Okey, Chuang Ho bantu kita lagi dengan gerakan organisasi 3x7. Okey, semua ni Chuang Ho fikirkan adalah untuk bantu kita untuk mengubah kehidupan kita. Okey. Dan kita juga sangat bertuah sebab Kak Ina came out dengan satu lagi plan untuk lari lagi. Tak lari je lagi. Jauhnya lari. Itulah, tak tahu pasal apa. Kita tekan je dia lari. Tadi. Okey. Okey, kita bersyukur sebab Kak Ina came out dengan satu lagi plan untuk bantu kita. Okey, untuk bantu kita untuk kita maju sebenarnya. Okey, plan ni pun masih baru jugalah yang Kak Ina perkenalkan kat kita semua, iaitu plan Green-Z 96K. Dengar 96K terus jaga tidak kan? Okey, bulan 6 kita propose benda ni. Bulan 6 kan? So baru sebulan. Ya. Jadi kita tengok siapa dulu yang boleh capai 96K ni. Okey? Kita tengok macam mana grup JTF hebat sangat. So kita doakan ada daripada grup Kak Ina, grup ni, rumpun kita ni yang berjaya capai 96K tu. Okey, jadi kita tengok kat sini plan-plan, kalau kita tengok kata tak berubah, tapi macam-macam plan keluar. Sebenarnya apa juga plan 1-1 ke, plan 3x7 ke, plan Green-Z 96K ke, semuanya akan balik kepada 3,200 mata. So kalau kita tengok balik, cumanya diringkaskan. Sebab kalau 3,200 mata ni, kita perlu berbelanja agak besar, 200 lebih ke 300 lebih. Jadi agak sukar kepada orang kata apa, pengguna-pengguna yang baru. Okey, tapi
keluar green tea pun, keluar kopi pun orang kata susah juga kan. Kopi banyak lah, orang tak minum kopi lah, tak nak kafein lah kan. Jadi Healing crisis lah. healing crisis lah, macam-macam. Jadi Kak Ina keluar dengan green tea. Kalau green tea pun ada juga masalah, orang tak gosok gigi, tak tahulah kan. Jadi kita sama-sama. Jadi kita tengok kat sini ya. Sangat hebat plan pemasaran ni, dan melalui plan ini dah banyak dah usahawan-usahawan yang berjaya dilahirkan oleh Chuang Ho. Okey. Okey, ini sebenarnya saya pinjam daripada Yuli. Okey, ini adalah Yuli punya yang dia present hari tu. Kalau kita nak tengok kat sini bertestimoni pendapatan, sangat hebat. Ini yang pernah dipresentkan oleh Yuli, oleh Nizam sebelum ni. Okey, kita tengok kat sini dalam masa setahun ya, perubahan pendapatan dia sangat hebat. Melebihi 100K sebulan. So kat mana kita nak dapat pendapatan macam ni? Setahun 100K. Setahun 100K. Kat mana kita nak dapat? Dan kalau kita tengok kat sini kan, kenaikan gaji bulanan tu sangat hebat. Bukan sikit-sikit tak. Memang sangat hebat. Kalau ada naik turun itu adalah norma dalam perniagaan. Okey. So kalau siapa nak macam ni, kena usaha. Dia dah mula lari dah. Lari lagi. Apa dia raja lari sangat? Ada tambat tu. Itulah. Kejap-kejap lari. Kejap-kejap lari. Okey. Apa? Sebenarnya ini satu cabaran juga sebenarnya. Okey. Dan pernahkah kita terfikir gaji bulanan kita macam ni? Okey. Ada diamond yang dapat gaji tahunan dia sampai 900K. Okey. Pernah tak kita fikir kita akan dapat gaji macam ni? Kalau kat luar sana, bisnes apa kita nak buat dapat macam ni? Cuba fikir. Balik sekali lagi fikir. Aku nak buat bisnes apa ni nak boleh dapat gaji macam ni? Aku nak berniaga apa benarnya ni? Kan? So, dengan orang kata apa? Produk yang sangat hebat, syarikat yang sangat hebat, pendapatan yang dapat pun sangat hebat. Okey? So, cuba fikir. Kat mana kita nak dapat pendapatan macam ni? Okey. Ini pun lagi pendapatan. Okey. Bagi diamond, bagi pengedar diamond, ada lagi pendapatan ekstra juga yang diorang dapat. Iaitu, maksudnya setiap tahun diorang akan dapat satu surat untuk diamond overseas seminar. Okey. Untuk yang ini diorang akan dapat pada setiap bulan 9. Banyak tau, 15K. Bukan sikit. Okey. Lepas tu kelebihan sebagai pengedar diamond lagi ada hadiah kereta, ada bonus tahunan. Okey. Jadi siapa nak macam ni? Kena usaha. Okey. Nah, ini slide Go Diamond Mariani. Okey, kenapa lagi kita kena pilih untuk bersama dengan Chuang Ho ni? Okey, sistem latihan juga penyebab utama kenapa kita kena bersama Chuang Ho. Sebab apa tahu? Sebab kalau di luar sana, saya tengok ada kawan-kawan saya yang lain jugalah yang dalam perniagaan yang lain, nak pergi seminar kena bayar. Nak pergi kelas kena bayar, kan? Tapi kalau kita di Chuang Ho ni semua free. Tak kena bayar apa-apa pun. Itu satu. Okey, yang keduanya, sistem latihan dia memang sangat komplit, sangat best. Jadi sebenarnya dia ada satu sistem yang dia bangunkan untuk kita belajar. Jadi siapa-siapa yang ahli tu boleh download dalam Play Store ni e-learning dia panggil. Okey, dalam e-learning ni Chuang Ho kalau sebelum ni memang ada banyak juga problem, tapi sekarang ni Chuang Ho dah upgrade banyak dah dekat e-learning ni. So pakat download, so kita tengok apa yang kita boleh belajar kat dalam e-learning ni. So kalau kita nak masuk dia senang je. Macam mana kita online web Chuang Ho sama, kita
Sama juga kita guna nombor distributor dengan password yang sama, kita login. So dalam ni apa saja kita nak belajar ada dalam ni. Okey, ataupun kalau kita ada apa-apa masalah, kita nak bertanya dengan nutritionist ke apa ke, kita boleh melalui sistem ni. So kita akan dijawab. Okey. Okey, sistem latihan apa yang ada dengan Shuangho ni? Dia juga ada sistem 5721. Apa dia sistem 5721 ni? Sistem 5721 ni saya dah cerita banyak kali dah sebelum ni. So sistem 5721 ni adalah satu sistem yang dibangunkan oleh Shuangho ni untuk memastikan kita ni distributor ada arah, ada hala tuju ke mana kita nak pergi, apa boleh buat, apa tak boleh buat, kan? So dia nak kita ni jadi distributor yang hebat lah. Okey, jadi kita kena tahu apa dia sistem 5721 ni. Okey. So dari itu kita juga boleh dapat ilmu dari seminar syarikat, daripada training syarikat, dari e-learning ni sendiri, okey, daripada kelas-kelas applying kelas macam ni, meeting kita malam ni adalah salah satu tempat untuk kita dapat ilmu. Okey. And then sebenarnya kan kalau kita tengok kan ramai orang dalam dunia ini, okey, yang nak berniaga. Kan? Tapi tak nak belajar. Saya bagi contoh seorang yang orang kata apa? Cikgu lah senang. Nak jadi cikgu, dia bukan boleh pergi terus jadi cikgu. Dia kena masuk maktab dulu, kena lulus periksa dulu, kena dapat keputusayaan, kena dapat orang kata apa? Dah habis mengaji apa semua dulu, habis masa 3-4 tahun, okey, dapat result yang bagus, baru boleh mengajar, kan? Baru boleh mengajar dan masa tu barulah kita dibayar gaji setimpal dengan yang kita ada lah, betul tak? Tapi dalam Shuangho ni, kalau kita nak satu pendapatan yang macam tadilah 900k, kan? Tak ada 900k pun 10k, 50k, 100k, kan? Kalau kita nak pendapatan yang banyak macam tu, okey, tapi kita tak nak belajar, kita malas nak belajar, sebenarnya kalau kita gagal buat Shuangho, itu bukan Shuangho yang gagal. Itu adalah kegagalan kita sebenarnya. Kegagalan diri kita sebenarnya. Okay? Kita nak buat bisnes, tapi kita tak tahu apa dia sistem. Contohlah kita tak tahu apa dia sistem 5721. Okay? Kita ada sistem yang Shuangho sediakan, e-learning. Kita tak kerti nak buka e-learning. Okay? Shuangho ada website untuk memudahkan kita berurus niaga online. Kita tak pernah belajar pun nak buka website tu. Kan? Jadi, kalaulah semua kita tak nak, kelas upline kita tak nak masuk, kita tak nak belajar, upline buat kelas kita tak nak pergi, mana mungkin ya kita boleh dapat satu pendapatan yang sangat besar sebenarnya. Okey? Kalau kita tengok satu Dr. Azizan punya video pun sama. Kita nak pendapatan yang besar, ilmu kita juga kena besar lah kita katakan. Okey? Sebab Shuangho ni adalah bisnes yang tak mungkin gagal. Kalau gagal tu kita sebenarnya. Kita yang gagal. Gagal untuk mencari ilmu supaya kita berjaya. Okey. Selain pada tu, kat mana lagi kita nak dapat ilmu? Daripada kelas, daripada e-learning semua tu. Banyak sekarang ni kita ada kemudahan YouTube. Kita ada blog, Google, Facebook, IG, TikTok. Okey, grup WhatsApp. Banyak ilmu yang kita boleh dapat dari kalau kita betul-betul nak berjaya. Okey, rajin dengan dak saja. Okey, kalau Facebook kita ada Dunia Lingzi, kita ada Raja Lingzi yang sangat aktif, sangat banyak membantu kita sebenarnya. Okey. Kita ada Shuangho punya Facebook, Shuangho Energy. Kita ada Shuangho punya TikTok. Kita ada Shuangho punya IG. And then kalau blog kita ada Pink of Health ni, kita boleh juga nak buat rujukan. Kita ada Calamio dan lain-lain. So, kalau kita nak ilmu, kita
kita boleh cari kat mana-mana pun. Okey? Di mana saja kita ada, kita boleh dapat ilmu. Sekarang ni semuanya di hujung jari. Kalau betul nak pendapatan yang saya tunjuk tadi, okey, 100K setahun macam Special VM Yuli dengan Nizam. Okey, kalau nak 60-70K macam Kak Ina, kalau nak 900K setahun. Okey. Kalau Kak Ina tadi tu sebulan kot, kan? Okey. Kalau nak setahun 900K. Okey, maksudnya pertama sekali kena buat adalah cari ilmu. Okey, kalau kita tengok Patrick Tan dia buat perkongsian. Nak jadi Go Diamond kena attend sekurang-kurangnya kalau dia pergi 30 kelas sebulan. Hari-hari dia pergi kelas 30 kelas sebulan. So dia jadi Go Diamond. Kalau kita nak jadi Go Diamond, carilah ilmu. Okey. Okey, apa yang boleh kita nikmati kalau kita bersama-sama dengan Chuang Ho ni? Chuang Ho merupakan peluang. Okey, dia bagi kita peluang, dia bagi kita harapan, okey? Untuk impian kita menjadi realiti. Impian apa? Impian untuk kita sihat secara optimum. Impian untuk kita ada kebebasan masa. Impian untuk kita ada keuangan. Alhamdulillah, saya personally dalam Chuang Ho ni saya sangat bersyukur diberi peluang yang sangat indah ini. Okey, dari segi kesihatan alhamdulillah banyak kesihatan saya dulu yang hilang lah dulu, saya dapat kembali. Okey, kembali sihat walaupun tak sepenuhnya sebab kita ni tak mungkin kita boleh 100% sebab hari-hari kita makan, hari-hari kita terdedah kan. Jadi akan ada masa kita tak sihat juga. Tapi dari segi yang kronik-kronik tu alhamdulillah saya dah recover insya-Allah setakat ni. Kebebasan masa tu belum sangat lagi sebab masih bekerja juga dan insya-Allah kalau diizinkan saya akan buat full time Chuang Ho, insya-Allah doakan. Dan dari segi kewangan pun saya sangat bersyukur sebenarnya. Saya tak tahu macam mana saya nak kongsikan dari segi kewangan ni. Walaupun tak banyak macam saya sebutkan tadi. Tapi sekurang-kurangnya saya boleh bantu ramai orang di sekeliling saya. Kalau sebelum ni saya selalu fikir, ya Allah dengan pendapatan aku banyak ni macam mana aku nak tolong orang? Ya Allah dengan pendapatan aku banyak ni boleh ke aku nak pergi ziarah rumah dia, nak pergi ziarah tanah suci? Alhamdulillah. Berkat bersama Chuang Ho ni, saya berpeluang untuk menunaikan umrah. Dan berkat bersama Chuang Ho juga, alhamdulillah. Yang tak pernah terfikir pun sebelum ni ya. Saya tak pernah terfikir pun saya nak guna kereta yang koyak plastik sebenarnya. Saya tak pernah terfikir. Tapi alhamdulillah. Bersama-sama Chuang Ho ini, saya diberi nikmat tu. Okay, jadi, di mana kita nak kata tak nak buat Chuang Ho ni? Okay? Chuang Ho dah sediakan segala-galanya pada kita. Selebihnya tu atas diri kita. Nak tak nak, rajin tak rajin. Okay? Okay, ini pun saya nak cerita sikit. Okay, kalaulah kata tadi kita ada kebebasan masa, wang, kita sihat. Apa lagi keistimewaan yang kita dapat ya kalau kita jadi at least diamond dalam Chuang Ho ni. Okey, kalau kata jauhnya nak jadi Go Diamond. Okey, jadi diamond dulu. Jadi diamond pun sangat banyak keistimewaan dia yang tak ada di luar sana. Okey, kalau kita jadi pengarah kepada satu syarikat pun kita belum tentu dapat apa yang diamond Chuang Ho dapat. Okey, kalau kita jadi CEO dalam satu-satu syarikat pun belum tentu kita dapat apa yang diamond Chuang Ho dapat. Okey. Okey, yang pertama ni kalau kita jadi diamond anugerah kita, majlis yang sangat hebat untuk nak bagi anugerah kat kita. Kan siapa pernah pi majlis anugerah ni mesti sangat teruja. Okey. So sama ada secara face to face ataupun secara virtual, kedua-duanya hebat.
Okey, dia ada penggambaran, ada video shoot. Pernah lah rasa sekali masa Kak Solha nak ambil Go Diamond. Okey, masa tu. So sangat best lah sebenarnya. Okey. Lepas tu pendapatan bonus bulanan pun 5 ke 6 angka. Dan kita pun dibayar setiap 10 hari bulan. Tapi taklah sampai 5-6 angka lagi kan. Kalau Diamond dia sampai 5-6 angka dah. Okey. Anugerah bonus kereta RM60,000 secara tunai setiap 4 kali setahun. RM60,000 4 kali setahun. Ish. Bukan 4 kali setahun, 4 tahun sekali. Salah 4 tahun sekali. Salah baca. Sorry. Ya Allah, punya teruja. Salah baca 4 kali setahun. Minta maaf lah. Aduhai, 4 kali kan? 4 tahun sekali. Tulis betul dah sebab sangat teruja. Jadi dia jadi 4 kali setahun. Okey. Wang tunai 4 tahun sekali. Kalau tak nak beli kereta pun tak apa. Simpan. Beli rumah, beli aset-aset lain kalau nak. Kan? 4 tahun sekali. So bonus tahunan Diamond setiap bulan Februari sebelum Chinese New Year akan dapat. Ini based on apa tu kumpulan kan? Okay, based on kumpulan. Sales kumpulan. Lepas tu VM Overseas Seminar, percutian tahunan. VMP Seminar, Diamond pun boleh pi. No? Kalau tak boleh pi, contoh macam masa pandemik baru ni, dia bagi Chuang Ho bayar wang tunai. Kalau RM5,000 untuk yang single, untung kalau yang couple dapat RM10,000. Okey. Setiap tahun pada yang layak lah. Okey, setiap tahun boleh pi seminar ni. Okey. Lepas tu tadi dia pergi seminar yang VM. Sebenarnya untuk Diamond sendiri pun dia ada overseas trip sebenarnya, tapi sebab ramai Diamond yang tak nak pergi, penat katanya nak packing kan. Kalau kita mesti kita rasa, alamak penat nak packing, esok aku jadi Diamond tak boleh pergi ya. Kan? Tapi sebenarnya memang penat pun nak packing kalau nak pergi bercuti kan. So untuk percutian Diamond ni, kalau setahun 2 kali penat lah. Tiap-tiap tahun kan. Kalau setahun 2 kali penat lah kalau tiap-tiap tahun kan. Lepas tu kalau tak pi percutian tu dapat wang tunai. Okey? Kalau single 7,500 lagi banyak, tadi dapat 5,000 je. Kalau couple dapat 15,000. Assalamualaikum. Siapa ni? Hello. Diam. Kita kakak. Okey. Minta maaf. Okey. So setiap bulan September Diamond akan dapatlah duit ni. Kan? Best tak? Tak putus duit setahun. Kita kata kalau jadi Diamond kat Chuang Ho ni, tak putus duit setahun. Okey? Lepas tu kalau lah Chuang Ho jemput ya, Diamond pergi contoh macam VM seminar di Sabah kan, perlukan kepada penerbangan, hotel, Diamond akan diberi, maksudnya Chuang Ho akan tanggung lah, bukan diberi allowed, apa Chuang Ho akan tanggung lah segala kos tu. Hello? Makin dengar. Itulah macam bergaung. Teruslah kena check. Okey, dah. Okey, lepas tu apa juga level status pencapaian dan semua bonus yang Diamond ni layak boleh diwariskan sepenuhnya kepada anak-anak. Itu yang paling best sebenarnya. Okey. Kalaulah kita ni seorang tukang masak yang hebat ya, kita ada restoran yang sangat besar, okey, kita masa hayat kita ni kita ada 4-5 cawangan. Okey? Tak adanya kita, adakah anak-anak kita tu mampu untuk nak teruskan apa yang kita buat? Kan? Jadi itu satu. Satu lagi, kalaulah kita ni seorang doktor pakar yang sangat hebat, okey? Gaji sebulan kalau kat swasta tu mungkin achieve 2-30K. Okey, tapi Diamond lagi banyak lah kot kan daripada tu kan. Okey. 2-30K. Dapat tak dia wariskan semua pendapatan dia tu dekat anak dia?
ataupun jawatan dia sebagai doktor pakar tu kepada anak dia. So saya rasa tak ada satu pun pekerjaan di dunia ini yang boleh diwariskan kepada anak-anak secara sepenuhnya, melainkan di Chuang Ho. Okey, melainkan di Chuang Ho. Jadi hebat kan Chuang Ho? Nah, sangat hebat. Ini jadi sultan lah. Ha? Ini jadi sultan lah. Sultan boleh wariskan pada anak dia. Maksudnya kita kat Chuang Ho ni macam tu lah lebih kurang. Kan? Kita boleh wariskan ke anak-anak kita. Kan? Satu empire yang sangat hebat yang InsyaAllah kalau semua yang kita bangunkan itu mempunyai pemahaman yang sama macam kita, InsyaAllah organisasi itu tak akan runtuh. Okey? Berbanding dengan bisnes konvensional yang lain. Okey. Tak boleh pula nak tekan. Okey, ini adalah contoh-contoh Go Diamond, kejayaan Go Diamond dalam yang dah capai Go Diamond. Kalau macam ni saya nak cerita apa tau? Lamanya 35 tahun dengan Chuang Ho. Kan? Kalau jadi askar pun pencen 20 tahun je. Kan? Ini orang dalam Chuang Ho sampai 35 tahun masih lagi bersama-sama dengan Chuang Ho. Kalau Mr. Lee Kim Poh ni orang Singapura. So kalau kita nak ilmu, boleh juga kita search kat YouTube. Dia punya perkongsian dia dekat YouTube. Sangat banyak. Okay, dan sangat best sebenarnya. So dia start dengan Chuang Ho ni tahun 1998. Okay, sekarang lah 35 tahun. Seusia dengan Chuang Ho rasanya. Ataupun kira Chuang Ho masuk tu dia masuk lah. Kira Chuang Ho masuk tu dia terus saya nak jadi ahli. Sampai hari ni dia ada. So hebat kan? Kat mana kita nak cari macam ni? Ini pun sama. Poon Ki On. Kalau Poon Ki On ni saya terinspirasi sebab apa? Sebab semua adik-beradik dia sangat berjaya dalam Chuang Ho. Semua diamond. Diamond, double diamond, triple diamond adik-beradik dia. Kan kalau ikut Kak Ina, kalau dengar Kak Ina cerita, kalau dia balik daripada trip kan. Dia kata bestnya, dia kata satu family duduk satu meja makan. Kan? Bayangkan kita dengan keluarga kita. Kalau dapat kan. Kalau dapat macam mana Go Diamond Poon Ki On ni punya family, bayangkan kita dengan keluarga kita. Kan? Tak ada masa dah nak bergaduh, nak berebut tanah sekangkang kera tu. Tak ada dah. Kan? Ambil lah siapa nak. Betul tak? Sebab apa? Sebab semua ada satu tujuan yang sangat jelas. Yang sangat jelas dalam Chuang Ho ni. Kan? Itu yang tadi yang Chuang Ho gariskan tu apa? Yang last kali tu yang nombor 5 tu apa? Memberi kegembiraan. Kan? Maksudnya dia bagi gembira tu bukan pada kita je. Kita boleh sampaikan gembira tu kepada seluruh ahli keluarga dan kawan-kawan kita. Okey. Ni ada lagi. Ni Patrick Tan. Patrick pun sangat hebat. 25 tahun dah dalam Chuang Ho. Okey. Tahun 1998 dia bermula. Ni pun hebat juga ni. Ini kita punya Sifu lah. Kan. Siapa tak kenal, saya tak mahu sebut nama kan. Siapa tak kenal tu. Siapa ni, Dek? Siapa ni? Itulah siapa yang tak kenal ni sila berkenalan. Sila berkenalan. Mungkin ada yang tak kenal sungguh kan. Tak, ibu tak tahulah siapa ni entah. Kan. Siapa nak ilmu, siapa nak Sifu kita. Kan. Okey. Saya sangat berterima kasih juga pada Kak Ina sebab orang kata apa? Dengan usaha dia saya ada di mana sekarang walaupun tak setinggi yang lain, tapi untuk diri saya sangat bersyukur. Okey. Terima kasih. Beliau tak loket ilmu. Okey, yang ni pun ini anak didik pertama Kak Ina yang paling cepat lah kalau yang paling cepat. Yang paling cepat. Yang paling pandai lah kita rasa. Salah double diamond pula kat atas. Marah dia. Okay.
anak murid Kak Ina yang paling pandai lah kita kata kan. Yang paling laju. Lawan cikgu pun ya ni kan. Sebab tu dia laju sangat ni. Kan? Walaupun ini 10 tahun. Okey, sebenarnya apa yang saya tunjuk tu, saya bukan nak cerita dia ni 35 tahun, dia ni 20 tahun, dia ni 10 tahun. Apa yang saya nak bagi tahu adalah dalam Shuangho ini tak kisah kita masuk tahun bila. Okey, tak kisah kita sign up tu bila. Kalau kita rajin, kita laju, kita pandai, kita rajin cari ilmu, kita boleh capai. Kita boleh capai cepat. Okey? Contoh Go Diamond Mariani. Dia tak sampai 10 tahun pun dah jadi Go Diamond. Jadi dalam Shuangho ni, jangan fikir di mana anda berada. Fikir hanya ke mana anda nak pergi. Okey? Alright. So ini Kak Liza. Kak Liza ni kita punya sifu segala sifu jugalah. Okey, pada saya sangat appreciate Kak Liza. Kalaulah Kak Liza tak meneruskan perjuangan ini, saya rasa kita semua pun takkan ada. Kita semua takkan ada. Kalau Kak Liza tak meneruskan perjuangan ini, maksudnya Kak Liza capai Diamond tahun 1995. Kalaulah pada ketika 1995 itu Kak Liza mengambil keputusan untuk cukuplah sekadar ini yang dia ada dan dia pun nak retire, nak rehat, kita semua takkan ada. Kita semua takkan ada. Jadi pengorbanan Kak Liza pada kita semua tu sangat besar sebenarnya. Okey. So terima kasih juga pada Kak Liza yang tak berhenti mendidik kami sebenarnya. Okey. Okey, dan dalam Shuangho ni tak ada siapa cepat, tak ada siapa lambat sebenarnya. Okey, kalau you cepat ke, you lambat ke, okey, asalkan you masih lagi di dalam kereta api Shuangho, you pasti akan sampai ke destinasi. Okey? Alright. Okey, sebenarnya tiada kejayaan tanpa pengorbanan. Betul. Sangat betul. Okey, contoh pada malam ini. Okey. Kita berkorban sebenarnya. Betul tak? Kita berkorban masa. Kita berkorban masa, orang kata apa, kalau orang bekerja tu berkorban, mungkin malam adalah masa rehat dia. Tapi dia korbankan untuk mencari, untuk melihat kejayaan yang lagi baik. Okey. Okey, contoh kalaulah leaders, semua leaders yang kita ada ni, Kak Liza, Kak Ina, Yuli, Kak Solha, leaders ni semua apa yang diorang laburkan kepada kita? Sebenarnya diorang laburkan satu pemikiran, satu usaha akal fikiran tu, laburkan minda diorang ni untuk apa tahu? Untuk nak fikirkan apa yang nak ajar kita next step. Apa lagi yang nak disampaikan kepada kita ni supaya kita ni menjadi orang yang berjaya. So itu pengorbanan yang dilaburkan oleh leaders upline kita untuk kita. So apa pula yang kita kena kita kena balas balik macam mana? Kita nak balas balik ni kita hanya perlu laburkan masa. Laburkan masa. Bila upline kata ada kelas, attend. Ada di Shuangho esok. Pergi. Pergi dulu. Hormatilah usaha upline kita tu, leaders kita tu nak buat kelas sebab nak ajar kita. So hormati. Pergi. So macam mana kita nak korban lagi? Apa saja kelas yang dia ajar tu, ambil nota. Kalau tak nak pun ambil nota macam saya ni, saya tak pandai nak ambil nota, saya screenshot. Saya screenshot. Apa yang dia ajar tu, saya balik saya tengok. So, ini cara kita nak belajar dan cara kita nak membalas juga pengorbanan leaders kita di samping. Jangan pi kelas je, lepas tu balik pada kelas lena. Tak jadi juga. Pi kelas, balik pada kelas, apply apa yang kita belajar. Setiap kejayaan perlukan pengorbanan, iaitu tenaga. Betul. Tenaga kita
Wang kita contoh nak pergi Shuangho. Tenaga nak bawa kereta. Duit bayar tol, minyak kan. Masa nak pergi tu lagi. Mungkin masa tu okay, anak-anak ajak pergi pergi berkelah, pergi mana-mana, tapi kita gunakan masa tu kita kata kita nak pergi belajar. So ini pengorbanan yang kita kena buat. So kita susah tu jangka masa pendek sebenarnya untuk jaminan masa hadapan yang lebih baik. Okey. Kalau kita sanggup, sebab tu pepatah orang dulu kata apa? Okey, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Maksudnya kalaulah sekarang ini masa kita sihat, masa Kak Ina kata masa kita produktif kan. Kita bagi masa, kita bagi tenaga, okey, untuk masa depan kita tu nanti kita dah boleh bersenang. Kita dah boleh duduk dengan aman. Okey, kita dah selesa. Tapi kalau sekarang ini kita pilih okey, kita pilih untuk okey, tak payahlah pergi kelas Zoom meeting malam ni. Okey, tak payahlah pergi Zoom meeting malam ni, pergi tengok wayang. Tak payahlah pergi Zoom meeting malam ni, pergi mana-mana. Okey. Kita senang masa ni. Kita senang, kita pergi sana sini. Tapi adakah senang kita sekarang ni akan membawa kita senang pada masa hadapan? Okey, dengan keadaan ekonomi sekarang ni, okey, semuanya mahal, okey, semuanya tinggi, semuanya nak kena bayar mencanak kan, tarif elektrik naik kan, dengar cerita harga barang pun nak naik kan. Jadi adakah dengan apa yang kita ada sekarang ini mampu memberi jaminan di masa hadapan kita? Okey, kalau yang seorang tu mungkin tak terasa sangat sebab dia seorang. Tapi yang berkeluarga, yang ada anak 2, 3, 4, 5, 6 kan. Anak-anak nak sekolah lagi, anak-anak nak masuk universiti lagi, nak kahwin lagi kan. Jadi adakah apa yang kita ada sekarang ni boleh bagi satu jaminan masa hadapan kita yang lebih baik? So fikirkan. Okey. Okey. Kesanggupan membawa kita lebih jauh. Maksudnya kalau kita ni sanggup buat apa juga, ia akan mampu bawa kita pergi dengan lebih jauh. Okey? Kalau kita tak sanggup lah, kalau leader kata, adik ni, malam ni group hang. Alah, tak nak Kak Nau. Aku ni kan tak nak. So, kalau kita tak sanggup, tak nak ambil cabaran, kita tak nak semua tu, kita tak akan belajar. Okey? Mungkin ada compang-campingnya dalam penyampaian saya, tapi saya belajar. Okey? Begitu juga dengan kawan-kawan semua. Ambil peluang ini untuk belajar. Okey, untuk mencapai satu kejayaan yang luar biasa. Okey, kejayaan yang luar biasa. Sekarang ini dah berjaya dah. Tapi biasa-biasa je. Kita nak yang lagi berjaya. Okey, kita kena sanggup lakukan apa yang orang lain tak sanggup lakukan untuk menikmati kehidupan yang orang lain tidak akan dapat nikmati. Maksudnya apa? Ini maksudnya apa ni? Kalau contoh besok hari Sabtu. Macam tadi kat office hari Sabtu, one of colleague tanya, Ani hari Sabtu pergi mana? Weekend, Ani buat apa? Nak pergi mana? Saya kata, terus jawapan kita apa agak-agak? Kak ni tu jawab, oh saya hari weekend biasalah, hari Sabtu. Kalau hujung minggu saya akan ada di Shuangho. Okey. Oh, tak pergi mana-mana ke? Oh, tak payah. Lain kali kita boleh pergi. Kita cakap macam tu. So, kalaulah kata kita tak sanggup nak melepaskan keseronokan sekarang. Okey, masa muda ni, keseronokan masa muda, masa tua kita nanti pasti tak seronok kan? Jadi kalau kita nak satu kejayaan luar biasa, kena sangguplah. Sanggup nak lepaskan semua tu. Dan sanggup lagi tu sanggup macam mana? Contoh, bagi yang jauh-jauh tu, okey, cuba untuk sesekali turunlah ke, contoh, okey, hari Sabtu last, Kak Ina biasa dia buat kelas. Contoh Kak Su di Sik, Jiha di Pekalai Hulu, okey, ambil satu ruang,
datang sini untuk nak recharge balik, semua. Sebulan Jadi, sekali. sebulan sekali. Okey, untuk nak recharge balik. So, Ziarah minggu kat sini juga. Kalau sanggup buat semua tu, insya-Allah akan capai satu kejayaan yang luar biasa. Kalau macam Kak Ina, ke mana saja dia pergi. Sebab tu dia dapat apa yang sepatutnya setimpal dengan usaha dia. So kita belum capai macam tu lagi kan. So that's why kita pun belum dapat apa yang so kita dapat hanya apa yang setimpal dengan usaha kita lah. Okay. Okay. Ini slide Godaima Mariani. Dia cerita, dia kata miliki sikap seperti seorang petani. Kenapa kena sikap macam seorang petani? Seorang petani ni sebenarnya kalau kita tengok dulu kecil-kecil Kak Ani selalu tolong ayah pergi bendang. Okey. Sebenarnya seorang petani ni dia menabur benih-benih padi tu sebenarnya dengan harapan tau. Sebab bila dia tabur padi tu, dia belum tahu lagi padi tu nak tumbuh ke tak tumbuh ke, dia belum tahu lagi. Tapi apa dia buat? Dia tetap rajin, dia tetap tekun pergi ke sawah padi, okey. Dia tabur padi, dia usahakan padi dia. Dia sabar. Dia sabar tunggu tengok padi dia tu naik ke tak naik. Okey. Di celah-celah tu hujan ke, banjir ke, kan? Tapi pengorbanan dia, kesabaran dia, kesanggupan dia tu. Okey. Dia tetap buat. Lepas tu dia konsisten. Dia buat je, dia pergi je sawah. Okey, dia pergi je sawah. Hari-hari dia pergi sampai boleh tuai. Okey. Dan dia tetap bersyukur dengan apa juga rezeki yang dia dapat. Kalau kalau untung sabut, dia timbui. Maksudnya kalaulah pada musim padi tu tak banyak sangat masalahnya, dia mungkin dapat banyak hasilnya. Tapi kalau ada banyak masalah mungkin kurang. Tapi dia tetap terus rajin, dia tetap terus pergi ke sawah, dia tetap terus konsisten buat kerja sawah dia hari-hari. So kita pun kena macam tu sebenarnya. Okey, hari-hari kena rajin. Okey, kena rajin jumpa orang, kalau tak jumpa orang kena rajin baca buku, kena rajin rajin cari ilmu lah. Lepas tu kena sabar. Okey, kalau buat sesuatu benda, kalau jumpa, contohlah kita pergi jumpa clients lah, okey. Kita pergi jumpa. Kita ni dah cerita dah kat 2 jam. Alih-alih dia tak nak. Kan? Sabarlah. Kan? Kita sabarlah. Tapi kita terus buat. Janganlah, alah aku pergi cerita 5 orang lah, semua reject. So kita pun tak payah buat lah. Kan? Jadi sebenarnya, siapa yang rugi? Kita yang rugi. Okey, menanam. Okey, petani tadi tu menanam dengan harapan yang terbaik, tapi bersedia dengan cabaran yang mendatang. Maksudnya, dia tanam tu dengan harapan dia nak dapat yang terbaik. Walau macam mana pun, dia tetap bersedia dengan apa juga cabaran yang dia akan hadapi. So, kerja keras itu adalah perlu dan wajib. Macam mana petani inilah. Okey? Okey. Okey, dah dengar dah kan? Dah nampak dah apa yang Kak Ni cerita. Jadi, kena belajar dan mula buat. Itu tindakan lah. Impian tanpa tindakan adalah sia-sia. Tindakan adalah jambatan yang menghubungkan impian kepada realiti. Maksudnya kalau kita ni ada impian, tapi kita tak buat apa-apa tindakan, impian itu akan terus tetap tinggal impian. Dia takkan jadi realiti. Okey? Kalau dulu slide Chuang Ho kat nak apa Mr. Woodrow Wilson tu kita selalu guna. Tak ingat dah. Ingat dah kan? Okey. Okey, sebenarnya kejayaan ni adalah, kalau kita nak capai kejayaan ni sebenarnya 99% tu sikap. 1% je kemahiran. Maksudnya rajin tadi, tekun tadi, macam petani tadi tu, konsisten, itu adalah sikap kita. Okey, yang mana kita mahir tu, mahir nak FOI, okey, mahir nak lembutkan hati orang, nak jumpa orang, itu semua 1% je yang penentu kepada kejayaan kita. Selebihnya tu sikap. Okey,
selebihnya tu memang diri kita sendiri. Macam mana kita nak, okey? Macam mana kita nak capai kejayaan tu. Okey? Kalau sikap yang satu tu, mahu. Kalau kita nak, okey, kena pergi ke sikap yang kedua. Kena belajar lah kalau kita nak. Lepas tu yang ketiga, janganlah mengeluh. Okey? Cerita seorang tak nak, dua orang tak nak, kita terus mengeluh. Lepas tu yang keempat dia mesti kena sabar. Yang kelima, kena bersyukur. Okey, yang keenam kena konsisten, yang ketujuh kena fokus, yang ke-8 terbalik pula yang keempat. Yang ke-8 kena berdoa, tawakal lah. Okey. Kepenatan, kepayahan dan kesusahan ni semuanya akan berbaloi. Okey, kalau kita betul-betul buat, kita dapat 90 kita buat plan Green Z 96K tu. Okey. Siang malam tak lena, jumpa orang bercerita, orang nak maki, nak punggai dengan apa-apa kita hadap. Okey. Semua tu susah payah, penat, letih kan. Akan berbaloi. Okey. Dia akan kita rasa indah tu pada waktu yang tepat. Itu pada waktu kita dapat kejayaan tu. Okey. Kalau saya dulu, memang kalau saya dulu, sebulan sekali masa tu saya duduk kampung. Sebulan sekali saya akan datang sinilah untuk meeting masa tu. Jadi setiap bulan saya akan datang sini untuk meeting. Masa tu saya rasa macam, ya Allah penatnya. Boleh tak banyak mana pun. Sekali boleh dapat duit, dapat first RM20, RM30. Pindah main KL pun sama. Penat pergi ulang alik Chuang Ho. Tapi sekarang ini walaupun tidaklah sehebat orang lain, tapi kegembiraan itu saya boleh rasa. Okay? Saya boleh rasa. Tak bergerak pula. Okey, apa yang perlu kita buat sebenarnya satu je. Fokus pada impian anda. Anda nak jadi apa? Anda nak apa sebenarnya dalam hidup ni? Nak apa dalam hidup ni? Okay, listkan apa yang anda nak tu. Carilah big why anda. Kenapa anda nak buat Chuang Ho ni? Kenapa nak buat? So, teruskan melangkah. Tapi ingat. Okey, tapi ingat ya, dalam kita nak memburu impian kita tu, kita naiklah tanpa kita jatuhkan orang lain. Maksudnya, kita jangan sesekali memburukkan orang lain kalau kita nak naik ke atas. Lepas tu, kena sentiasa bersikap ikhlas, jujur dan buat baik. Chuang Ho ni sebenarnya, kalau kita ada sikit pun dalam diri kita tu sikap yang tak baik, kita tak akan berjaya buat Chuang Ho. Banyak orang yang buat Chuang Ho ni kalau kita tengok, semuanya Masya Allah. Okey. Cakap baik, bercakap benda baik-baik. Susah nak marah orang sebenarnya. Sangat susah nak marah orang. Okey. So, ingat, dalam kita nak memburu impian, okey, nak berjaya, jangan sesekali kita menjatuhkan orang lain. Okey. Oops, sorry. Alah, lari lagi. Mana ni? Ni last saya pinjam slide. Tuan Nizam. Okey, last saya pinjam ni kata. Tuan Nizam kata, tanya kepada diri sendiri. Kenapa nak buat Chuang Ho? Tanya. Malam ni balik, habis meeting kita ni sebelum tidur. Tanya, kenapa aku nak kena buat Chuang Ho? Okay, kenapa aku nak kena buat Chuang Ho ni betul-betul? Adakah kita buat tu sebab bila kita tanya, kita akan dapat jawapan dia. Adakah kita buat tu sebab kita nakkan perubahan dalam hidup kita? Ataupun kita buat ni sebab kita ikut je. Alah kawan aku buat, kita buat je lah. Kan? Sebenarnya boleh. Kalau saya pun dulu saya buat, mula-mula dulu pun, alah hai. Kalau Kak Ina cakap kan, mesti cakap macam ni. Alah hai Kak Ina ni tak habis-habis dengan Chuang Ho dia. Tapi saya buat sebab saya ikut Kak Ina. Saya ikut je. Tapi akhirnya, kalau kita ikut, kalau Izzah kata apa, bodoh-bodoh ikut, capai juga kejayaan. Boleh je kita nak bodoh-bodoh ikut. Yang maksud Tuan Nizam tak ikut dengan orang lain ni maksudnya, kita pergi je. Okey?
kita nak try buat ataupun sekadar alah kita try je lah, kok boleh dapat extra sikit. Maknanya kita tak ada kesungguhan di situ. Kalau macam saya ikut tu saya sungguh-sungguh juga kan. Wah, nak claim juga kita tu bagus kan. Sebenarnya taklah. Okey. Mengenangkan saya dulu memang betul-betul sebenarnya saya buat masa tu sebab itu pun saya pernah share dengan sebelum pandemik. Saya kata dulu saya buat Shuangho sebab cemuhnya kalau pergi rumah Kak Ina tu kan. Tak ada benda lain nak cakap. Tak ada topik dia ni tau. Selalu saya macam tu. Tak ada topiknya dia ni nak bercakap. Shuangho. Lindsay. Jadi sebab saya nak tutup mulut dia masa tu, saya buatlah. Tapi Alhamdulillah sebenarnya. Syukur sangat. Sebabkan saya nak tutup mulut dia, saya buat. Saya dapat apa yang saya nak sekarang. Macamlah kan kes Uncle apa tu? Yang Indonesia tu. Yang buah pinggang tu kan. Makan Lindsay banyak-banyak sebab nak bunuh diri. Kesian ke anak-anak kan. Sebab kesian ke anak-anak, akhirnya dia sihat. Saya harap saya macam tu lah. Saya buat sebab saya nak tutup mulut Kak Ina ni cemuih. Kan. So Alhamdulillah. Pak Atu yang Pak Atu. Yes, Pak Atu. Pak Atu pun macam tu lah. Anak-anak beli Lindsay banyak kat dia. Dia kesian kat anak-anak dia kan. Jadi dia makan Lindsay banyak-banyak nak bunuh diri. Tapi akhirnya dia sihat. Dia kembali sihat. Okey. Atau, sama balik. Atau benar-benar mahu mengubah kehidupan kalau bukan sekarang. Sebenarnya kalau bukan bila. Gitu. Okey, kalau bukan sekarang ni nak berubah, kalau bukan sekarang ni kita nak ubah kehidupan kita, kalau bukan sekarang ni kita nak mula, kalau bukan sekarang inilah kita nak first step kita, tanya kat diri tu, bila aku nak start ni? Kan? Bila aku nak start ni? Kalau di setiap rumah orang ada Kak Ina macam saya dulu, untung. Tapi sebab rumah kita tak ada, rumah setiap orang tak ada Kak Ina kan? Saya dulu rumah saya ada Kak Ina. Jadi saya beruntung sebab apa? Berat-berat kaki melangkah pun saya melangkah juga untuk first step tu. Akhirnya saya capai jugalah. Okey, Alhamdulillah. So kalau anda balik rumah, tanya diri sendiri, kenapa nak buat perniagaan Shuangho ni? Okey, tanya diri sendiri. So daripada apa yang saya cerita tadi tu, okey, Shuangho dah sediakan segala-galanya kat kita. Dia dah sediakan apa juga keperluan kita. So selebihnya tu, tepuk dada, tanya diri masing-masing. Okey, di mana kita 10 tahun lagi? Okay? Ataupun apa kita nak tinggal ke anak-anak kita ke depan dengan keadaan ekonomi kita sekarang, dengan keadaan apa yang berlaku sekarang ni. Apa akan jadi 10-20 tahun lagi? Apa yang kita nak tinggal kalau kita tak usaha sekarang? Kalau 30 tahun dulu, Tok Wan kita, ayah kita, pulun. Orang Kedah panggil pugang tanah. Sebab apa? Nak tinggal tanah ke anak-anak supaya sekarang ini, kalau jadi apa-apa, anak-anak ada tanah untuk buat rumah. Dalam bukit pun tak apa. Janji ada tanah sendiri untuk buat rumah. Dan kita pula sekarang ni, apa yang kita nak usahakan untuk tinggal ke anak-anak kita 30 tahun lagi? Okay? Apa yang kita usahakan untuk anak-anak kita 30 tahun lagi? So, balik rumah, pakat-pakat fikir. Okay? Apa yang kita nak tinggal? Apa yang kita nak? Apa impian kita? Tuliskan dengan jelas. Okay? Okay, setakat tu saja perkongsian saya. Terima kasih kerana memberi masa untuk mendengar. Sesungguhnya segala yang baik itu datang dari Allah dan yang buruk itu adalah dari kelemahan saya sendiri. So saya minta maaf kalau sepanjang saya berkongsi ni ada terkasar bahasa, ada yang terguris hati. Saya minta maaf sangat-sangat. Okay. So sekian dulu. Saya serahkan balik kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok jangan lupa pergi Shuangho nah. Kak Ina ada buat kelas. Okay? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ani atas perkongsian yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat bermanfaat. Okay.
semoga kita dapat berfikirlah balik dan kita semoga mulai esok kita terus rajin, sabar dan terus istiqamahlah dalam perniagaan Syuang Ho ni. Okey. Kayaknya kita dah habislah slot kita malam ni. Kak Ina ada nak tambah ke? Ada apa nak tanya? Tuan Nizam ada apa-apa? Tuan Nizam minta halalkan saya guna slide. Okey je. Nak pakai semua boleh. Yang tu last minute. Boleh. Nak pakai semua pun boleh. Ada apa nak tanya silakan. Tapi memang saya suka slide Greensy 96 Nizam tu. Saya rasa saya lebih faham. Oh, okey. Satu hari buat tu. Itulah. Tapi cara tu lebih apa? Sebenarnya lebih mudah. Kalau tak tahu orang lain kan. Tapi kalau saya lebih mudah faham yang tu. Okey. So guna raja-raja slide tu untuk berjaya. InsyaAllah. Tengah guna. Okay, ada apa-apa nak tanya ke? So kita buka. Ada tak? So kalau tak ada, siapa nak buka kamera, kita boleh ambil sekali screenshot satu. Ada tak yang lain nak buka? Kak Ina nak ambil. Kak Zainab, Akilah ke? Semua ni mesti tak ready punya. Kak Zainab boleh. Hidayah dalam kereta tu. Bagus. Naim, Abbas boleh ke buka? Kak An kalau nak buka. Lina, Aslina Katan, Lin. Kan buka nampaklah sikit. Abbas, Hidayah, Kak Zainab, ada lagi? Naim boleh Naim, selalu buka je Naim. Mana Naim? Bilang terus. Kak Ayah. Tak ada ke so kita ambil sekarang. 1, 2, 3. Okey. Nanti kita post kat grup orang yang masih tinggal sampai ke hujung kelas. Okey, boleh tutuplah. Alhamdulillah. Ya. Okay, kita tutuplah majlis kita ya dengan suratul As. Okay, assalamualaikum. Lagi. Jumpa esok di Syuang Ho bagi siapa yang Jiha, terima kasih Kak Ani. Sama. Terima kasih. Minggu depan kita minta tim Amir pula ni. Dia tak. Okey.